Yang keempat, kadar tindak balas. Tahun lepas dah masuk kadar tindak balas. Okey, betul Cikgu Ros? Tahun lepas dah masuk. Tapi tahun ni pun ada beberapa negeri, tak apalah kita bincang lah. Cuma yang ni lebih kepada eksperimen. Eksperimen kadar tindak balas. Pelajar saya pun tak sempat buat eksperimen ni. Tak sempat. Macam mana kan? Okey, kita tengok video lah. Banyak video cikgu-cikgu kimia buat kadar tindak balas ni. Sama saja. Okey, menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan kepekatan. So, nampak kepekatan kita boleh ubah. So, itu adalah PM. PM, kadar tindak balas, benda yang kita nak perhati, kita nak ukur, maka itu adalah PB. Okay. PB apa? Biasa. Ini biasa tau. Sebab ada beberapa soalan dia tak ada tulis konsep pada soalan. Okay. Cuma kebanyakannya kita boleh dapat PB konsep pada soalan. Alright. So PM ada, PB ada. Okey, menghasilkan gelembung gas sehingga tindak balas lengkap. Ada jadual kat sini kan. Jadi dia sekarang ke bawah. So ini adalah PM. Okey, ini adalah PB. Ingat pada jadual itu adalah PB nampak. Guna untuk apa PB nampak? Pemerhatian dan juga di expo. Okey, ulang-ulang macam tu supaya awak ingat. Alright. So kita dapati kat sini angka ini semakin besar kan? Semakin kecil, semakin kecil. Maksudnya kepekatan daripada eksperimen 1 sehingga 5 ini kepekatan berkurang. Okey, itu pattern dia. Kepekatan berkurang. Semakin kecil angkanya. Masa yang diambil, tengok kat situ, masanya lebih lama. Masa. Okey. Satu pemasa ni sebenarnya mewakili kadar tindak balas. Jadi ini mewakili kadar tindak balas. Nampak kat sini? Kadar tindak balas angkanya semakin kecil atau semakin kurang. So kesimpulannya, semakin berkurang kepekatan, semakin lama masa yang diambil, atau semakin berkurang kepekatan, semakin rendah, bukan kurang tau. Sorry. Kita panggil, kalau kadar tindak balas, kita panggil rendah. Kadar tindak balas rendah atau tinggi. Okey, ulang balik. Semakin berkurang kepekatan, semakin lama masa yang diambil. Stop. Itu boleh guna untuk hipotesis. Atau semakin rendah kepekatan ataupun semakin berkurang kepekatan, semakin rendah kadar tindak balas ataupun semakin rendah satu per masa. Okey, disuruh plot, maka bila diplot, okey, so berdasarkan skema dia dapat straight line. So bagi yang belum dapat lagi, sila buat dulu lah. So kat sini, skemanya kat sini, macam mana nak buat garis lurus ni. Okay, dia daripada sini, daripada 0.02, garis lurus tau, sebab sekarang freehand ni. So perlu garis lurus, iaitu guna pembaris. Okay. So markah kat sini, satu markah untuk plot, satu markah untuk graf garis lurus yang betul-betul lurus. Kalau kat sini ni, contoh ini tak dapat lah, sebab guna freehand, tak boleh nak guna pembaris kat sini. Okay, so perlu garis lurus, ada skema dia. Tak payah buat skema, awak boleh dah tahu dah kan garis lurus macam mana. Straight line, jangan gunakan freehand kalau garis lurus. Macam mana nak tahu garis lurus atau tidak? Bila plot dah nampak straight macam ni, wajib guna pembaris.
Tetapi bila kita plot, dia nampak macam lengkung ataupun turun macam ni, ini jangan guna pembaris, kita gunakan freehand. Okay, itu beza dua graf garis lurus dan juga graf lengkung. Okay, so sekarang hubungan. Bila soalan hubungan ni lebih kurang hipotesis sebenarnya. Cuma kita kena sebut kepekatan ni. Okay, apa yang ditanya? Kepekatan dengan masa yang diambil untuk magnesium bertindak balas lengkap. Kena sebut dua-dua ni. Sebab ini sebenarnya PM. Ini adalah PB tadi. So dia lebih kurang hipotesis yang semakin tu. Okay, jadi awak kena sebut PB lengkap. Tak boleh sebut masa sahaja. Jadi kena sebut semakin bertambah masa. Mana dia? Semakin bertambah masa. Dia tanya masa antara kepekatan. Kepekatan dengan masa. Okay, jadi kita tengok jadual. Tak boleh guna yang ni tau. Ini adalah satu per masa. Okay, jadi awak kena ambil kat sini. Jadi kepekatan yang bertambah ataupun ambil yang berkurang lah, senang. Kita ambil yang berkurang tadi. Semakin berkurang kepekatan dengan masa kan, semakin lama masa yang diambil untuk magnesium bertindak balas lengkap. Jadi kena ambil ayat ini, kepekatan dengan masa yang diambil. So berkurang ini semakin lama, atau sebaliknya boleh, iaitu semakin pekat, terbalik lah. Terbalik dia melawan kat sini. Semakin pekat, masanya semakin singkat. Okey, dia terbalik. Dua-dua boleh. Janji kita sebut kepekatan dan juga masa yang diambil itu full. Jangan sebut terbalik. Apakah hubungan bila awak buat terbalik? Contoh, apabila masa diambil untuk magnesium bertindak balas lebih lama, maka kepekatan semakin rendah. Tak boleh terbalik. Mesti sebut dulu yang diminta ke hadapan ni, kepekatan dengan masa, iaitu kita sebut dulu PM, barulah PB. Alright. Ada soalan untuk hubungan ni? Lebih kurang boleh tambah sikit tak Wan? Silakan. Untuk hubungan boleh tak Kak tambah sikit? Sila. Okey, belajar untuk hubungan tu, kepekatan dengan katakan ni, kadang-kadang dia tanya terbalik. Masa dia ambil untuk dia dengan kepekatan. Pastikan kamu cari pemboleh ubah manipulasi dulu. Tentukan. Sebut pemboleh ubah manipulasi dahulu, diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Kalau dia nak trik pelajar kan? Okay. Tu soalan trik dia tu. Okey, terima kasih Cikgu Rosina. Okey, soalan nak trik pelajar, dia sebut dulu PB dalam soalan. Apakah hubungan antara masa yang dia ambil untuk magnesium bertindak balas lengkap dengan kepekatan? Maka kalau sebut PB dulu tadi, jadi salah lah. Mesti sebut PM dulu barulah PB. Alright. Ini definisi secara operasi bagi kadar tindak balas. Okey, kita buat macam ni. Macam tadi juga. Komponen pertama, kadar tindak balas. Ni parameter. Ini pemboleh ubah ataupun parameter. Ini kadar tindak balas memang mencabar sikit lah. Pemerhatian kat sini ataupun PB nampak. PB nampak inilah masa yang diambil. Okay. So ini ada PB nampak. Okay. So yang keempat, kita buat macam tu pun tak apa. Yang keempat adalah operasi. Okay, so kita lengkapkan. Kadar ni sebenarnya bukan proses. Kadar tindak balas ni adalah satu pengukuran. Okay. Pengukuran ataupun kita boleh gunakan kadar sendiri. Okay. Awak boleh guna perkataan kadar juga.
Okey, jadi kadar tindak balas adalah pengukuran ataupun kadar ataupun nilai, boleh juga, tapi dua ni lah yang paling sesuai, pengukuran atau kadar. Okey, apa tadi yang ditunjukkan oleh masa yang diambil untuk magnesium bertindak balas lengkap. Masa untuk magnesium bertindak balas lengkap. Kita nak spesifik pun boleh kat sini. Sebenarnya kalau dah lengkap, maksudnya tiada lagi gelembung gas. Itu lebih lebih spesifik lah. Tiada lagi gelembung gas. Tapi insyaAllah kalau kita ambil masa untuk magnesium bertindak balas lengkap tadi boleh. Tiada lagi gelembung gas. Kita cuba susun ayat lagi. Yang keempat, operasinya apa? Apabila kita tindak balaskan magnesium bertindak balas ataupun dicampurkan pun boleh. Bertindak balas pun boleh dengan asid hidroklorik. So soalan yang ini mencabar sikit lah. So kalau kita gabungkan, kadar tindak balas adalah pengukuran ataupun kadar yang ditunjukkan oleh masa untuk magnesium bertindak balas lengkap. Okey, apabila magnesium dicampurkan dengan asid hidroklorik. Okey, so kalau nak cantik lagi sebenarnya kita sentuh yang ni tau. Tapi saya tahu memang susah sikit untuk kadar tindak balas ni. Tapi kita cubalah ingat, keluar kan. Kadar tindak balas adalah pengukuran yang ditunjukkan oleh tak boleh juga kadar apabila tiada lagi gelembung gas. Macam mana? Rosmina, rasanya kita ambil masa ni kan? Kita tengok untuk pun boleh yang masa untuk magnesium tu boleh ubah bergerak balas kan? Kalau ikut skema dia ambil tiada lagi gelembung gas. Patutnya ayat dia tu dia cari kalau dia kata kadar tindak balas cepat, okey lah juga. Itulah sebab soalan dia sama. Dia betul tergantung. So kita ambil ni lah masa untuk magnesium bertindak balas lengkap. Tu dah sampai situ je lah. Kadar tindak balas adalah pengukuran untuk masa magnesium bertindak balas lengkap apabila magnesium dicampurkan dengan asid hidroklorik. Ada 4 komponen ni. So biasanya soalan ditanya dengan spesifik kadar tindak balas tinggi ke rendah, macam kekuatan tulang tanya rendah ke tinggi kan. So kalau ditanya kadar tindak balas secara macam ni lah lebih kurang. Okay. Okay. Kita akan tengok lagi lah ada tak soalan kadar tindak balas yang lain. Cuba tengok. Okay, D. Alright. So apa masalah di sini? Susunan radas. Okay, bla 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 bla. Pada kerusakannya tiada gas dikumpulkan. Tiada gas dikumpulkan dalam urek. Kita cuba perhati dengan gambar rajah ini. Okay, ini dia. Yang pertama, perbezaan dia. Nampak tak? Itu dia. Okey, iaitu salur perhantar tenggelam di dalam asid hidroklorik kat sini. So jawapan dia kerana salur perhantar tenggelam di dalam asid hidroklorik. So sebab tu tiada gas terbebas. Gas terbebas dia terhasil, dia lalu sini. Okey, jadi bila kat sini gas tak boleh nak masuk. Okey, so salur perhantar perlu berada di atas, tergantung macam ni. Okey, tergantung tetapi mesti melepasi gabus ini. So inilah dia kadar tindak balas, suatu topik baru yang boleh kata memang sangat mencabar sebab ini adalah topik kimia. Okey. Alright. Okey.